wabarakatuh. Kita mulakan usrah kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih lagi dikurniakan ruang dan peluang untuk kita dan Alhamdulillah, seperti biasa, daripada kluster sains dan pembangunan mampan Nadwah Ilmuwan ABIM, kita adakan usrah ilmuwan dan Alhamdulillah kita sudah capai ke siri yang ke-127 pada malam ini. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk yang tak lama lagi umat Islam akan menyambut dan akan melaksanakan tetamu-tetamu Allah yang berada di Mekah akan menjalankan dan akan menyempurnakan rukun Islam mereka yang terakhir, iaitu ibadah haji mereka, yang bermula pada 9 Zulhijjah nanti, pada hari Rabu kan. Hari Rabu nanti mereka akan berwukuf di Arafah. InsyaAllah mereka akan menyempurnakan rukun Islam mereka. Jadi untuk malam ini kita akan membicarakan tentang sains haji persembahan teragung dunia, yang mana pada minggu lepas kita sudah bicarakan antara ibadah yang akan umat Islam laksanakan, iaitu ibadah korban. Dan pada hari pada bulan Zulhijjah ini, tapi hari ini kita akan bicarakan tentang satu lagi ibadah, yang mana ibadah haji, dan ini adalah sebuah manifestasi terbesar kita sebagai umat Islam. Di sinilah berhimpunnya seluruh umat Islam daripada seluruh pelosok dunia. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan Datuk Profesor Dr. Kamarul Azizi Ibrahim, pengerusi kluster sains dan penggunaan mampan Nadwah Ilmuwan ABIM. InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, kita mempersilakan. Okay, terima kasih Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Alhamdulillah, kita sekarang ni dalam bulan Zulhijjah, di mana banyak perkara yang akan berlaku pada bulan ini. Dan salah satunya yang disebutkan dalam Al-Quran, ini disebutkan dalam Al-Quran. Akhirnya saya pun tak rela sebenarnya apabila saya membaca mengenai haji ni sebenarnya. Al-Quran mengatakan dianya sebagai persembahan teragung dunia. Jadi apakah yang dipersembahkan ataupun diceritakan mengenai haji ni? Tetapi kita lagi sekali lah jarang highlight bahawa haji ini adalah persembahan teragung dunia. Di mana pada masa tersebut kalau kita lihat seramai 2 juta yang itu yang dibenarkan oleh kerajaan Saudi akan berkumpul di Arafah. Actually pergerakan ke Arafah telah bermula tadi, dan salah seorang sahabat kat kita iaitu pengurusi Salwa baru pengurusi Salwa baru je mesej dekat kita bahawa dia telah sampai pun ke Arafah dah sekarang ni. Jadi berarti telah bermula wukuf tersebut. Telah bermula wukuf tersebut. Tetapi kita decide untuk menyambut hari raya pada hari Khamis kalau ikut kalender Saudi sepatutnya hari Rabu. Jadi itulah pengurusi tu cakap hari Rabu. Tapi kita punya itu adalah hari Khamis raya kita. Jadi maknanya kita wukuf terlewat. Dan kalau mengikut dari segi jadual waktu sekarang ni mereka dah ada di Arafah. Jadi maknanya dah bermula dah. Jadi kalau mereka bermula di Arafah hari ini, berarti hari raya adalah hari Rabu. Tapi itulah dia. Inilah persembahan teragung dunia yang kita dapati kita umat Islam masih lagi mempunyai masalah dari segi masa, yang menentukan masa.
So yang ni kalau kita tengoklah daripada gambar ni, daripada kalau kita tengok dari segi sejarahnya, dia meletak apa ramai orang, dan kemah-kemah ni dipasang, seperti ini. Dan sekarang ni kita dapati, dibuat seperti ini. Dan ada beberapa tempat yang kita jelas dekat sini, dan kita lihat sekarang ni, perubahan sekarang, dia agak berbeza sedikit, jadi kita dapati kat mana Hajar Aswad, di situlah permulaannya. Jadi ini adalah makam, ataupun tapak di mana adanya Nabi Ibrahim alaihi salam. So dalam kawasan sini ada tempat air Zam-Zam, dan di sini adalah Hajar Aswad, Hajar Aswad. So kita selalu pusing nak cium kat sini akan lucu ni. Jadi ini ramai lah orang, dan saya ingat lagi lah masa saya menjalankan projek di sana selama 3 tahun, dan kita melihat ni semua dengan lebih detail. Jadi again lah, macam biasa, saya telah mengarang beberapa buku yang berkait dengan apa persembahan saya. Tapi yang ini tak ada buku lah, saya dah ada lah satu buku untuk haji ini, ada 3 volume yang menceritakan mengenai haji by itself, apa perubahan-perubahan yang kita telah buat supaya jemaah haji merasa kenikmatan yang disebutkan itu the greatest show on earth, di Mekah, mereka pergi. Nanti saya akan tunjukkan some of the akhirnya apa yang telah kita buat selama 3 tahun, dan kesannya terhadap jemaah haji. Tetapi yang itu tak dijual buku tu, jadi dia agak tebal, 3 volume. Tapi yang ini itulah yang ekonomi Islam ini kita akan bincang minggu depan, kerana saya rasa dah tiba masanya kita memperkatakan ekonomi Islam. So buku ni dah siap dulu sebelum presentation. Minggu depan kita bercakap mengenai ini. Jadi ini adalah satu topik yang bagi siapa yang berminat dari segi ekonomi, terutama ekonomi negara, please attend minggu depan. Okay, dan buku ni dah ada. Kalau berminat nak akan bentang. So ini adalah keadaan Mekah itu sendiri. Ini Mekah, ini Mina, ini Arafah. So sekarang ni perjalanan jemaah haji telah sampai ke Arafah dah sekarang ni. Ini dia tempat Arafah ni. Dia lebih kurang 21.9 km, dan mereka akan berada di Arafah. Selepas itu mereka akan menuju ke Muzdalifah, lebih kurang 8 km, dan daripada situ pergi ke Mina. Ni di sini dikutip batu sampai kat Mina, ataupun Mina, atau nama famous dia ialah city ataupun Bandaraya Kemah, Bandaraya Kemah. Semasa kami buat projek dahulu, kami tanyalah kepada ulama Saudi, bagaimana, why not kita buat, rather than kemah, kita buat hotel yang cantik, yang boleh semua orang duduk dengan selesa. So kita hantarlah cadangan itu. Kemudian masa itu ulama Saudi memberitahu kepada kita bahawa Rasulullah menyebut ini sebagai city, adalah kemah, ataupun bandaraya kemah. Jadi mereka tak nak ubah. Jadi bila tak nak ubah tu, kami tak boleh buat apa lah. Tapi dari segi design kami dah siap lah. So kami ubah kami punya design tu supaya buat kemah. Jadi kemah nanti saya akan tunjukkan perubahan daripada kemah masa mula-mula saya berhaji kepada kemah yang jemaah haji sekarang ni tengah guna. Jadi kenikmatan yang mereka dapati. So duduk kat Mina, depend lah. Kalau kita mazhab Syafi'i dan daripada Malaysia, selalu kita duduk 3 hari lah. Setengah mazhab dia 2 hari pun dah cukup dah. Dan ini dinyatakan dalam Al-Quran sebenarnya. Dia 2 hari pun dah cukup, dan dia terus balik ke Mekah. Jadi bergantunglah, Dia hanya kita perlu duduk pada waktu malam tu saja di Mina.
Ya, tak perlu actually duduk tidur kat situ. Tetapi ramailah yang tidur dah kemah nak rasa tidur dalam kemah. Jadi haji ni kalau dari segi bahasa Arab dia, haj ialah ziarah sebenarnya. Mana dia menziarah tanah suci. Jadi dia menziarah tanah suci, dan tanah suci itu ialah di Mekah. Ya, untuk kita punya uh, umat Rasulullah SAW uh, di Mekah. Jadi ini juga adalah satu kewajipan bagi kita, ya, atau rukun kelima yang wajib dilaksanakan. Walaupun demikian, dia ada caveat dia. Dia kata kalau kita bersanggupan, ya, kalau kita tak sanggup, maka Allah akan mempertimbangkan, ya, kalau kita tak pergi. Tapi sekurang-kurangnya sekali dalam semua hidup. Dan daripada sejak daripada sirah Rasulullah, kita dapati Rasulullah buat sekali je pun. Dia tak buat macam ada setengah kita ni sampai 4, 5, 6 kali. Saya sendiri buat 3 kali lah. Kenapa? Kerana saya buat projek kat sana. Jadi dah memang ada kat sana, so saya buat haji lah terus. Tak perlu itu. Dan untuk melihat tempat-tempat, kerana saya ada berpeluang naik helikopter tengok daripada atas je semasa buat projek di sana. Jadi Alhamdulillah, minta maaf lalunya orang yang balik haji tu batuk macam saya. Tapi saya ni batuk kan, duduk kat hotel ni kaku sangat, sejuk. Jadi ziarah ini dilakukan di antara 8 hingga 12 hari bulan Zulhijjah, iaitu dalam takwim umat Islam lah. Jadi kalau kita nak katakan kepada gara-gari punya kalender yang kita guna sekarang ini, susah nak cakap lah, kerana dia berubah-ubah. Kerana ada perbezaan sebanyak 11 hari. Ya, 11 hari di antara hijrah punya kalender dengan Gregori. Okey, jadi haji itu berasal daripada, macam saya kata tadi, ialah menziarah. Ya. Jadi kita menziarah Prof mute rasanya ni. betul lah. Okey, nampak ke saya punya itu screen? Slide tu Tak, pun tak dapat hilang. screen sharing. Ha. Oh, tak nampak. Oh, terputus je. Okey. Okey, nampak tak? Okey, nampak lah. Okey, so apa nama, di zaman Nabi Ismail alaihissalam, ya, cerita untuk haji ni sebenarnya bermula pada ketika tersebut lah. Cerita mengenai Nabi Ibrahim ni meninggalkan isterinya Siti Hajar, ya, di satu kawasan padang pasir yang kosong. Dan pada ketika ditinggalkan itu, Siti Hajar bertanya, adakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim kata, ya, itu perintah Allah. Dan ini dah doa yang Nabi Ibrahim telah mohon kepada Allah, ya, kerana dia meninggalkan anak dia yang disayangi, ya, kerana anak ni adalah anak dia yang pertama, ya, dia, walaupun dia dah tua, dia dapat anak yang pertama. Dan anak yang pertama itu telah dihantar pula ke Mekah, di tanah gersang. Ini diceritakan dalam ayat yang ke-7, ya, surah Ibrahim. Okey. Jadi bila tinggal kat situ, hingga satu ketika hari yang dibawa oleh Siti Hajar telah habis, dan Siti Hajar telah, dan pada ketika itulah, ya, kita dah dapati bahawa ada air keluar, ya, di ujung kaki Nabi Ismail. Dan ketika dia Siti Hajar dia mengepung air itu, dia bercakap zam. Jadi dia nama air zam-zam. Okey, timbul. Jadi kita kadang-kadang elok tahu juga, pasal apa nama zam-zam, kenapa tak nama lain, ya, kerana Siti Hajar menyebut zam. Dia untuk air itu, dikepung air itu, kerana air takut air itu mengalir. Okey, itu zaman Nabi
So ketika zaman Nabi Muhammad, macam yang kita ketahui sekarang ni, Kaabah memanglah telah ramai orang buat haji daripada ketika itu ya. Kita dapati ya, walaupun ya jahiliah ya, mereka masih membuat haji ya. Dia masih membuat haji. Okey, jadi cuma itulah yang masalahnya pada ketika itu mereka menyembah Hubal, Alat, Al-Uzza ya, Tuhan-Tuhan mereka pada ketika itu. Dan mengikut ceritanya mereka tak pakai baju pun, pusing-pusing je Kaabah. Okey. Jadi masa pembukaan Mekah, Nabi Muhammad SAW telah membersihkan Kaabah daripada bahala-bahala ni, dia runtuhkan semuanya supaya kita menjadi uh, apa nama untuk membuat haji sebagai rukun Islam yang ketiga. Tapi Raja ni saya nak tunjuk yang telah kita present kan kepada kerajaan Saudi ni ketika masih dalam pembinaan ya. Jadi kita dapat tengok ya, memang cantik lah. Ini adalah jamrah itu, ketiga-tiga jamrah. Dan maka dia bergantung ya, kalaulah you katakan daripada ASEAN, you akan naik track ini. Saya tak boleh ingat yang mana track. Dan kalau you kata daripada Europe, you naik track ini. Kalau you daripada Saudi, you naik track ini. Dia very well organized. Silap. Pergi haji ni merasa seronok lah untuk pergi haji ya. Kalau sekarang dah tak. Putus-putus je. Saya tak tahu sama ada dia tak nak tunjuk the greatest show on earth. Saya ada. uh, Saya ingatkan lain saya yang ni, yang kacau. Oh, okey. apa? Siapa? Oh, Prof hilang. Tunggu Prof masuk kembali kot. Oh, saya pun merah kak. Okey, Prof dah. Saya dah tukar wifi. Okey. Boleh tak? Very clear tak kali ni?
Okey, skrin tak ada, nah? Okey, tengok. Oh, dia berat share ni. Okey, macam mana? Okey, okey, okey. Okey, tapi okey. Sekarang ni saya tukar apa nama wifi saya guna handphone. Handphone dia kuat sikit. Okey, so apa namanya keempat-empat mazhab iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ambali mengatakan bahawa haji itu adalah wajib lah. Jadi sebagai orang Islam dan merdeka, balik, berakal dan berkemampuan. Itu yang last tu. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sebut kalau tak mampu sepatutnya tak perlu pergilah ambil haji. Jadi bila kata kemampuan tu bermaksud boleh membayar, mempunyai kenderaan, mempunyai bekalan yang cukup dan boleh melakukan perjalanan tersebut dan tak ada masalah lah. Jadi itu dia syarat-syarat dia. Jadi mazhab Hambali ditambah lagi dua syarat lagi, iaitu sehat anggota tubuh badan. Jadi kalau yang sakit-sakit tu tak digalakkan lah. Jadi itulah dia syarat dia. Dan dari segi rukunnya, yang ini pun itu mesti ada niat ikhram haji. So sekarang ni mereka dah niat lah dah, kerana mereka dah pergi ke Arafah. Dan lafaz niat tu nak dilakukan di Mikat ya. Jadi jemaah yang berada di Mekah, maka lafaz tu di Mekah tu sendiri je lah. Kemudian dari situ mereka pergi ke Arafah dan wukuf di Arafah dan melontar 3 jamrah, itu Ula, Usta dan Aqabah. Nanti kita akan tengok. Lakukan tawaf rukun, tawaf ifadah, sa'i iaitu lari-lari ayam dari antara Bukit Safa dan Marwah, dan mencukur bergunting rambut. Itu tahlul yang pertama, motong 3 helai rambut. Tertib ya, dia ikut tertib dia, itu bermula daripada niat dan seterusnya sehingga mencukur atau menggunting rambut. So mikat itu berarti apa nama tempat mula, itu saja tempat yang sudah ditetapkan ya. Jadi bergantunglah mikat zaman ni ikut masanya adalah sepanjang tahun, dan mikat makon ni itu bergantung pada tempat ya. Ini bergantung pada dari mana kita datang ya. So kalau tengok dekat sini ya, kalau kita datang dari Madinah, maka niat kita adalah di Bir Ali ataupun Zul Hulaifah. Dan kalaulah kita biasanya kalau daripada Malaysia kita tunggu kat Jeddah, jadi bagi kita niat kat ya Lam-Lam. Kalau kita naik ke Pitawang maka kita akan bermikat di Anur Munazir. So ni daripada Malaysia lah naik ke Pitawang Mas ke contoh. Okay, so itu mikat-mikat dia. So ya Lam-Lam, Bir Ali, ini adalah dua lah yang famous yang kalau kita gunakan. Tapi ada lagi ya, Jufah, uh, Zatu Irqin, Kanu Manazil. Okay, so itu dia punya mikat-mikat ya, tempat di mana kita berniat ya untuk melakukan sama ada haji ataupun umrah. Jadi itulah dia ya. Dan jenis haji ni ada 3 jenis saja, iaitu haji ifrad, itu bermaksud berasingan ya, maknanya kita melakukan haji dan umrah ya, secara bersaringan. Biasanya umrah tu tak dilakukan dalam bulan haji. Jadi kalaulah buat macam tu, maka itu kita tak kena dam lah, kita kena bayar dam. Haji tamattu itu bermaksud bersenang-senang ya, maknanya kita akan lakukan pada bulan haji. Jadi kebanyakan kita bila pergi di Mekah, pasal kita jauh so kita akan buat umrah dengan haji itu sekali itu dia nama haji tamattu. Dan haji kiran ialah, kiran berarti bersama-sama. Haji kiran melakukan haji dan umrah secara serentak, iaitu macam tadi ialah dalam satu bulan ya, bulan yang sama. Haji kiran pula ialah kita lakukan kedua-duanya serentak sekali. Okey. Dan ada lagi satu haji yang biasa orang sebut, iaitu haji wida atau haji wada atau hijatul wada. Jadi ini yang sebenarnya ialah satu-satu haji yang Rasulullah buat. Yang Rasulullah SAW tak buat banyak kali ya. This is the only one yang dia buat, dan ia dinamakan haji wida ataupun haji wada.
Jadi masa itulah yang Rasulullah dia telah menyampaikan khutbah terakhirnya, ya, the famous khutbah, yang dibagikannya di Arafah, di Arafah. Jadi Haji Wida ni diceritakan dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW selepas dilantik menjadi Rasul. So berita Nabi Muhammad nak pergi mengerjakan haji pada 10 Hijrah, maka ramailah ikut dia, lebih kurang 24,000 orang, ya. So selama ni Rasulullah tinggal di Madinah lah. Jadi dia berniat di Ali dan dia masuk menuju ke Mekah. Jadi itulah dia, dan itulah dia satu-satunya waktu di mana Rasulullah menjalankan haji. Okey. Dari segi skema dia memang banyak lah, banyak nak lakukan, tetapi bergantunglah sama ada kita mengadakan haji tamattu, haji qiran ataupun haji ifrad. Tapi mikat dia semua sama, kemudian kita akan ikutlah, mengikut kepada apa yang kita buat, tamattu ke qiran ke ataupun ifrad. Akhirnya kita akan dapat conclusion dia. Okay. So kalau nak ikutkan, just simple je, saya give you a turutannya. So sekarang ni mereka on the way, ni dia menuju Arafah, lalu ni kita tak gambar, sebab saya pun ada gambar, saya pun tak tunjuk gambar saya, ni gambar orang lain. Jadi mereka duduk bersiap ni di Mekah ni untuk menuju ke Arafah. Pada zaman dulu kita naik bas, jadi pergilah. Tapi zaman sekarang kita ada option, cuma ada nak naik bas ke atau nak naik kereta api. So tapi saya difahamkan, ya, kerajaan Saudi masih tak benarkan orang lain daripada orang Arab untuk naik. Jadi ajam macam kita ni still naik bas lagi. Okey. Selepas itu kita akan wukuf di Arafah. So sekarang ni mereka tengah wukuf di Arafah ni sekarang ni. Semua dah mula sampai ke Arafah, walaupun kita punya pengurusi Salwa dia kata dia sampai, orang lain tak sampai lagi. Nasib dia baik lah, maknanya dia boleh pilih tempat untuk dia duduk yang selesa sekali lah. Tapi bila saya sampai hari tu, kali pertama saya pergi buat haji, tempat tu dah penuh. Jadi nak cari tempat parking susah. So Alhamdulillah lah, saya dapat tidur sebelah seorang doktor pakar. Saya tak tahu dia doktor pakar. Saya hanya tahu bila tengok-tengok selepas satu hari saya demam. So demam, almost tak sedar diri, and doktor tu kata dia bagi satu antibiotik lah. So dia kata ini special punya, dia kata orang lain tak boleh bagi ni doktor ni apa kata antibiotik khas untuk makan je. Alhamdulillah, lepas tu saya pun sihat dan saya boleh buat haji lah. Kata haji yang pertama saya pensan lah dekat Arafah. So ini dia tempatnya, kemah dia. Jadi kita duduk dan wukuf kat sana. Nanti saya akan tunjuk lagi gambar-gambar lebih detail. So kemudian selepas kita dah wukuf di Arafah, maka kita naik bas balik menuju ke Muzdalifah. Di mana di kat sana saya buat macam saya maklumkan 3 kali, yes. Salah satu dia tu saya buat sendiri, maknanya tak ikut jemaah. Untuk tak ikut jemaah, biasanya kalau ikut dengan orang Arab, mereka akan tidur di Muzdalifah ni. Tapi kita orang Malaysia tak. Kita akan lalu saja dan kita kutip batu dan kita terus pergi ke Mina. Tetapi kalau orang Arab, dia berhenti sini, kutip batu dan dia tidur sini sampai subuh, kemudian baru dia pergi ke Mina. So bergantunglah, bergantung kepada. So mabit itu maknanya lepas lewat malam. Kita tunggu sampai lepas lewat malam. So orang Arab tak ada ditunggu sampai subuh tu. So saya pernah lah mengalami keadaan tersebut, berkemah di Muzdalifah. So sampai kat Mina, kita akan dapati kemah-kemah ni lah, penuh kemah ni. Ni dia lah contoh dalam kemah. So bergantunglah, kalau siapa yang sampai lambat dia tak cari parking yang best lah. Parking, bila saya kata parking best tu ialah kita cari yang bucu-bucu lah, jadi taklah ganggu orang. Kalau kita duduk kat tengah ni, kalau pergi bilik air jenuh lah, kena melangkah semua orang. Dan jadi pada ketika itu tak kira lah you profesor ke, you datuk ke, you datin ke, semua orang duduk sama-sama, tidur sama-sama. Jadi masa itulah baru kita terasa, oh kita ni semua hamba Allah. Title-title yang kita guna atau semua tak kira lah. So ni gambar kat luar. Ni gambar kat luar.
Okey, kemudian kita pergi ke Jamrah ya, untuk melontar. Ini dia sekarang ni. Ini gambar yang terbaru ni. Apa nama, untuk pergi melontar. Kalau kita tengok, wah cantik ya. Jadi dia very comfortable. Kalau dulu memang teruk lah, saya silap tak cari gambar yang dulu-dulu di mana kita melontar dulu. Tak boleh imagine lah. Saya ingat 2-3 kali kepala saya kena selipar. Kerana masa itu agak tak teratur sikit lah pada ketika tersebut. So lepas tu yang saya maklumkan kepada kerajaan Saudi, saya nak bantu mereka untuk perbaiki keadaan ya. So nanti saya akan tunjukkan itu. So kemudian kita bercukur, membuang sedikit rambut sebagai contoh lah. Kalau siapa nak gondol tu ya. Okey, jadi bergantunglah saya gondol terus masa itu. Second time pun saya gondol terus. Tu tengok, dah bergondol lah dulu orang. Ini dinamakan tahlul awal. Tetapi tahlul awal kita tak boleh lagi ya, membuat perhubungan di antara husband dan wife lagi. Tak boleh. Hanya setakat boleh tukar baju lah. Tak payah pakai baju ihram lagi lah. So kemudian kita tawaf, dah habis tahlul itu kita tawaf. Okay, kemudian kita boleh buat sa'i. Ini dia keadaan sa'i, memang ramai orang lah, penuh ni. Dari Safa Safa ke Marwah. Dan kita buat tahlul sani. Jadi pada ketika ini baru complete ya kita punya umrah ataupun kita punya haji. Okey. Dan selesai ini bolehlah kita buat tawaf afadah dan lain-lain lagi lah. Dan boleh pakai minyak wangi semua. Okey. Dan akhir sekali ya, sebelum kita balik kita buat tawaf wada ya. Wada. Jadi kalau nak tengok kan dari segi mikat, kita mula dari mikat, kita pergi ke Mekah, kemudian kita pergi ke Mina, kita pergi ke Arafah, kita lalu ke Muzdalifah, dan kita lalu pergi balik ke Mina. Kita akan duduk kat sini, kutip batu, balik batu sampai 3 jamrah, kemudian baru kita balik ke Mekah. So itu dia punya sequence dia, very simple. Boleh simple saja. Okay. Jadi bagaimana untuk dapat haji mabrur? Kerana tujuan kita yang sebenarnya, sebagaimana yang kita telah bincang ya, minggu lepas ya, kita nak haji mabrur. Ini haji mabrur ni berarti haji itu dah diterima, Allah akan terima kita kerana kita dianggap sebagai telah bertakwa, dan juga adalah fitrah, maknanya kita bersih masa itu. Jadi kita nak haji itu adalah ikhlas semata-mata kerana Allah dan bukan kerana nak tunjuk-tunjuk. Dan kesemua haji adalah berpunca daripada yang halal, dan kita lakukan haji itu sesuai dengan ditunjukkan oleh sunnah, maknanya bagaimana yang Rasulullah telah tunjukkan mana kita nak guna. Kita akan lakukan haji itu dengan penuh taat ya, tanpa mempertikaikannya ya. Ada juga yang suka bising kata, pasal apa nak baling ni, dan susah lah, dia takkan dapat haji mabrur. Jadi setelah menunaikan haji, berusaha pula melakukan badai, terutama kalau ayah dan ibu kita tak buat lagi, maka kita buatlah untuk ayah dan ibu kita ya, sebagai orang yang sebagai, terutama kalau kita berkesanggupan. Okay? Dan kita doakanlah kepada Tuhan supaya kita semua mendapat haji mabrur. So ini dia yang tajuk kita ya sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Hajj ayat 28. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليشهدوا manafi'alahu, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Ini yang saya terjemahkan sebagai the greatest show on earth. Kalau kita nak terjemahkan dalam nama glamour sekarang ini, so liyashhadu manafi'alahu, maknanya kita akan tengok banyak manfaat. Apa benda yang nak tengok manfaat itu? Semasa saya nak buat projek, salah satu ayat yang saya gunakan untuk convince apa orang kata pada masa itu Governor Mekah ialah, saya baca ayat ini. Lepas tu dia tengok saya 3 kali. Dia cakap,
oh, you tafsir this ayah as the greatest show on earth. Yes, I said I use that tafsir, and I want to make apa saya nak buat bahasa-bahasa tu duduk cakap bahasa putih dia. So masa dia graduate daripada Amerika, so slang mereka dia memang kuat lah. So saya kata bahawa saya nak tukar ubah daripada banyak masalah dia buat haji ni, saya kata menjadi the greatest show on earth. So okay, dia kata tak apa, kita buat sama-sama lah, dia kata. Dan dia tu sekarang ni adalah King Saudi sekarang ni. Dulu dia Governor Mekah, masa tu dia masih muda lagi lah. So saya kata kita nak buat liyashhadu manafi'alahu. Nanti dia kata okey, kita buat sama-sama. Okey, jadi manfaat kepada semua orang. Apa dia manfaat itu? Jadi yang ini kalau kita tengok dari segi dia punya itu konteks dia apa yang dimaksudkan ialah manfaat dari segi agama dan manfaat dari segi dunia. Jadi dulu manfaat itu kita akan lihat semasa melakukan haji. Dan Ibn Abbas telah mengatakan hubungan dengan firman ini supaya mereka mensaksi berbagai manfaat kepada mereka. Jadi saya rasa very confident, alhamdulillah, masya-Allah, bahawa ada Al-Quran yang menyuruh kita buat sesuatu. Kerana bagi contoh masa sebelum kami buat projek ni, jam dia waktu Arafah tu, Allah tak boleh imagine. Arafah macam saya katakan tadi lah, tak sampai pun 10 kilometer. Tetapi nak pergi daripada Mekah ke Arafah tu, orang kata kalau orang tua lah, masa saya pergi masa tu saya muda, jadi saya boleh tahan, alhamdulillah lah boleh tahan. Tapi orang tua-tua kesian, dia nak pergi bilik air lah. Macam mana nak pergi bilik air? Bas tu turun je bas tu, Pak Arab yang driver tu cerit dia, panggil dia balik ke dah, tidak ditinggal kat situ. Jadi memang teruk lah. Saya tak boleh imagine masa itu. Jadi ada setengah tu kami advise lah, bawa lah botol kalau you rasa tak boleh nak buang air ke apa, paling minimum buang air lah, minta maaf So itulah keadaannya, memang teruk lah. Dan saya sedih lah masa tu sebagai seorang ahli sains. Saya kata takkan saya tak boleh buat sesuatu. Bila saya jumpa surah ini, dia jadi lebih confident lah untuk saya melakukan projek tersebut. Okay, alhamdulillah. Okay. So bumi Mekah ni sebenarnya kita ketahui adalah satu bumi yang diberkati oleh Allah lah. Di situlah diletakkan rumah Allah yang pertama, iaitu Masjidil Haram, dan Kaabah Bait Said, dan ini hampir 4 segi, tingginya 16 meter, luasnya lebih kurang 120 meter, dan bangunan di tengah-tengah Masjidil Haram. Dan di sebelah satu penjuru adalah Hajar Aswad, tempat bermulanya tawaf. Dan ada juga makam Ibrahim. Ini sebenarnya bukan kubur kadang setengah kita orang Malaysia ni, tu dia kubur Nabi Ibrahim ke? Bukan. It's just tapak di mana Nabi Ibrahim berdiri, maka ada tapak kaki dia kat situ, tertinggal. Itulah dia makam. Okey. Berdekatan dengan situ juga, kalau kita nak tengok dari segi lain, dia itu dekat dengan Hajarul Aswad. Okey. Dan juga dekat dengan tempat masuk air Zam-Zam. Nanti kan kita akan tunjuk lagi sekali gambar. Okey, jadi Hajar Aswad adalah satu batu yang sebenarnya warna putih, tetapi dah menjadi almost hitam lah. Kalau siapa pergi tu nak cium tu memang wangi lah, daripada mereka letak minyak wangi, minyak wangi. Jadi memang wangi betul lah. Okey. Jadi panjanglah cerita ni dari segi famous sekali ni hadis daripada Ahmad dan Tirmizi. Diturunkan dari syurga berwarna putih dari susu, tapi dosa-dosa manusia menyebabkan menjadi hitam. Dan berdekatan dengan situ juga ada air Zam-Zam yang saya ceritakan tadi, iaitu ketika berkumpulnya air yang keluar dekat hujung kaki Nabi Ismail. Jadi bila keluar dari hujung kaki Nabi Ismail tu, Siti Hajar telah mengepung air itu dan dia menyebut Zam-Zam, Zam-Zam. Tu dia jadi telaga air Zam-Zam. Okey. Okey. Jadi pengertian haji tadi saya dah bincang hukum ni kerja haji, upah haji, rukun haji, wajib haji. Kita pergi bila wukuf, kita tengok berapa jenis tawaf, kita sa'i, kita bercukur,
Jadi ini semua amalan semasa berwukuf, ini amalan sunat berwukuf, dan juga melontar jamrah, tiga-tiga jamrah. Tak apalah, ini gambar warna-warni saya suka pula tengok masa saya bubuh dalam slide ni. Okey, seterusnya, apakah yang kita tengok dari segi saintifik? Saya nak tunjuk dari segi saintifik. Perkara yang pertama yang kita lakukan semasa buat projek haji di sana ialah kita dapati bahawa nak pergi daripada Jeddah ke Mekah tu, ya Allah, seksa. Nak pergi daripada Mekah ke Madinah, nak pergi melawat makam Rasulullah pun seksa. Jadi projek yang pertama yang kita cadangkan kepada kerajaan Saudi pada masa itu ialah why not kita buat speed train. Buat speed train, dan Alhamdulillah lah dia kata betul juga. So dia nak buat speed train. So dalam mesyuarat tu saya cerita, ini again cerita ni tak ada dalam buku ya. Bila nak buat speed train tu, biasalah dalam mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Gubernur Mekah. Tiba-tiba ada satu orang tu dia kata saya tak setuju. Alamak, saya kata ada juga orang yang tak setuju. Lepas tu saya tanyalah Gubernur Mekah tu yang king sekarang ni, saya tanya dia, who is this guy? So dia kata, oh itu bapa saudara dia daripada sebelah sini. So saya kata macam mana kan? Oh saya kata dia tak boleh buat apa lah, pasal bapa saudara dia tak bagi dia buat train ni, walaupun mula dia dah dia bersetuju. Saya kata alamak macam mana ni? So saya kata kalau boleh kita can we masa makan nanti tea ke apa kan, saya sit down sekali bertiga. So kami bertiga duduk dekat meja tu, dan bila duduk kat meja tu saya tanyalah kepada bapa saudara dia tu dalam bahasa Inggeris. Rupanya dia pun sama US graduate juga. Dia cakap apa kata macam American juga. So saya tak apalah, saya gunalah American slang saya. Bila saya tanya dia, why is it that you don't allow this trade? So dia kata my father, dia kata my father lah, dia punya king sebelum ni, bagi dia concession kereta bus. So dia kata all the bus in Saudi is under me. So dia kata, terus saya kata lah, Masya Allah lah, this is good lah, congratulations lah, saya pun puji dia lah. Kemudian dia kata, if you put a train there, what happened to me? I have no more passenger, dia kata. So I said, takkanlah semua orang nak naik train. Saya kata, okey lah, tak apalah, kalau lah you okey, saya kata, semua keluar je dari train kena naik bas you. So dia kata, oh that can be done? Terus saya kata, yes lah, macam mana lah, kami naik train, I can put a station dekat Jeddah, I can put a station in Madinah, I can put a station in Mekah, but I cannot put a station somewhere else. So there you just pick up the passenger. Oh, okay. So terus petang lepas je makan, kita buat meeting lain sekali, setuju. Itu dia train ni. Nak jadi cerita. So this story tak keluar lah. Saya je cerita kepada kita ya, macam mana ya. Actually manusia ni, mereka mempunyai masing-masing punya interest, kepentingan dia. Jadi as long as kita tahu apa dia kepentingan dan dia tidak mengganggu masalah masyarakat, maka kita boleh selesaikan. So tu dia dapat train. So sekarang tengok tu dia, bullet train. Dan saya masa letakkan bullet train tu, kami bersetuju bahawa tahun pertama tak boleh orang ajam naik. Saya kata tak apalah, you all yang nak bagi duit ni, saya bagi idea aja. So apa namanya, anyway idea ni sebenarnya bukan daripada saya, daripada pensyarah-pensyarah daripada Universiti Malaya. Ada beberapa orang ladies, dia pun yang boleh cadang kan. Kata saya fikirkan, bagus juga. So bila bawakan ke Saudi, memang dia pun suka. Dan itulah dia train dia, very nice. Masa saya pergi umrah hari tu, saya pergilah itu stesen dia. Betul-betul dekat luar daripada Mekah. Memang laju lah. Nak cerita laju punya train ni, saya pergi daripada Madinah ke Mekah. So masa naik train tu, saya beritahulah ke seorang daripada yang ikut kami. Saya kata kat dia, you better niat sekarang. Pasal kami dah semua pakai ihram nak buat umrah. So saya kata, niat sekarang ni dekat Mekah, dekat Madinah. Oh dia kata, tak ada, saya nak tunggu kat Ber Ali nanti. Pasal ikut sunnah kena ikut Ber Ali. Yalah, tapi sekarang you termis, saya kata. Memang ni dia tertidur.
tertidur, tetapi tu announcement tu dah cakap lah, we going to pass Ber Ali, please make your near. So, bila dah sampai kat Mekah, dah sampai lah, dia kata. Dia ingat macam naik bas sampai 8 jam. Ini tak, dengan kereta api ini 2 jam saja dah sampai lah. So takkan dia nak niat, dia kata. Alamak. So saya kata you sama ada kena bayar dam ataupun you kena patah balik ke bikat lain dan masuk balik. Tak pasal-pasal je. So itulah nak tunjukkan lajunya kereta api tu. Memang laju. Okay. Dan yang kedua ialah untuk Mekah, untuk pergi ke, kan saya cerita mengenai bas ni yang ramai jam teruk sampai 8 jam duduk walaupun jarak dia tak sampai 3 kilometer pun. Saya kata pasal apa kita biar ni, zaman sekarang ni kita dah ada kereta api, saya kata. So buatlah kami buat kereta api, cadangan buat kereta api. So ada 8 track untuk tujuannya ialah satu untuk orang Asia, satu untuk orang Arab, satu untuk, tapi again lah Saudi kata oleh kerana kami yang membiayai ni, untuk tahun pertama tak boleh bagi ke ajam naik. So orang Arab je lah naik. So ni dia track dia. Kalau siapa yang memati dia akan nampak ni. Tapi saya dia fahamkan sampai sekarang pun tak dibaginya orang kita naik. Itulah dia. Itu dia kereta api tu. So di di Mina, kalau tengok dia lalu ke Mina tu, ni kemah-kemah ni semua ni yang saya sebutkan tadi. So kereta api tu lalu. So bagi orang mereka tak ada jam lah. Tapi ni pun aircon semua, naik sedap je, tu dia. Tengok mana ada orang kita, semuanya orang Arab, naik kereta api. So ni dia dalam kereta api tersebut, dan ni dia. So dekat sini pun very interesting. Masa kami buat kereta api ni, kami telah berpeluang untuk melawat imam masjid Mekah, iaitu Sudesh. So rupanya Sudesh ni duduk dekat Muzdalifah. So kami pergi ke Muzdalifah, pasal nak cari stesen ke Muzdalifah, kami pergilah ke rumah dia. Cantik kat rumah dia. Lepas tu bila sampai kat rumah dia, kami katalah kami sedang buat projek ni. So dia kata, oh Alhamdulillah, dia kata sekarang ni, dia kata tiap kali dia nak jadi imam kat Masjidil Haram, dia kena tidur semalam dekat Mekah, dia kata. Oh, saya kata tak payah dah. You naik dekat Muzdalifah, you dah sampai je, you terus jadi imam. And then saya kata juga kat dia, besok you bukan saja boleh jadi imam dekat Mekah, you boleh jadi imam dekat Muzdalifah sekali. So dekat Madinah sekali. Kerana kereta api tu 2 jam je. So dia kata, oh Alhamdulillah. Dan dia dah meninggal lah sekarang ni. Anak dia yang menjadi imam di Masjidil Haram. Okey, ini dia gambar dia kalau kita tengok dari segi topografi dengan topografi dia sekali supaya kita nampak yang jelas. Jadi haji punya guide tu ada lah kat situ. So biasanya dulu-dulu kita boleh juga kalau nak jalan kaki. Allah, tapi panas panas. Dan ini dia zaman dulu, saya ada lagi gambar. Jadi orang-orang daripada negeri-negeri India ke Indian continent selalu dia duduk kat atas ni. Saya pun mula minat kalau nak duduk kat atas ni berangin. Tapi tak boleh sebenarnya. Bila dia angin tu tiup dengan apa orang kata abuk ada tu bermasuk dalam hidung, kita duduk pakai ihram. Jadi warna hitam hampir. Memang teruk lah masa ni pada zaman dulu. So sekarang ni tak payah naik kereta api. Oleh kerana orang Arab semua dah naik kereta api. Jadi tak banyak ada orang atas bas. Jadi yang kami yang atas bas ni sekarang ni cepat dah sampai macam kita punya pengerusi tu dia dah sampai dulu dah sebelum orang lain. Okay. So ini adalah lontar, kita boleh melontar, tengok very relax kita lontar, taklah tak macam dulu. Ni dia gambar dia mana kita turun helikopter daripada atas untuk tengok tu tempat lain dia. Okay. So ini dia tempat melontar, kalau tengok very relax, tak ada masalah, baling. And then bawah ni kita buat satu sistem supaya bila dah jatuh bawah ni, kita ambil balik batu ni dan kita hantar ke Muzdalifah. Pasal bila orang haji ramai nak bukit dekat Muzdalifah, dia pun dapati tak cukup tak cukup batu-batu yang kecil-kecil.
So apa yang dilakukan ialah sebab kami dimaklumkan perkara itu, maka kami sediakan sistem bawah ni supaya dia kutip batu-batu tu. Kemudian bila dah musim haji tak ada, kita hantar batu tu ke Muzdalifah. Tiburkan dia kat sana supaya orang boleh kutip balik batu tersebut. Very interesting. Itulah dia sains ya, kita menggunakan sains ya, dalam improvekan haji. So ini dia gambar dia, kemah tersebut, kemah-kemah tersebut yang kita boleh cadang buat hotel, tetapi apa orang kata, ulama Saudi kata tak boleh, kerana hadis tak ada cakap kata boleh duduk kat rumah. Dia kata specifically ini adalah kemah-kemah. Jadi kami terpaksa lah maintain dengan kemah. Jadi apa yang kami lakukan, kita redesign kan. Ini dia kereta api tu lalu ke atas ni, dan kat bawah ni yang menaikkan bas. So kita pergilah bergantung. Kalau orang Southeast Asia satu tempat, orang dekat Indo-China satu tempat, orang itu lain tempat. So ni dia kemah dia, berderit-derit. So mula memang panas lah. Lepas tu kita cadangkan untuk buat aircon. Aircon yang kita cadangkan ini adalah evaporative aircon. Evaporative aircon ni sebenarnya dia tak perlu tenaga banyak. Itu dia menggunakan, kerana kita study keadaan di sini, humidity dia very low. Lebih kurang 10 ke 20 ke 30 saja. So bila kita tengok dia punya humidity tu very low dengan menggunakan wet bulb, kita dapat nyatakan bahawa kita boleh buat this evaporative cooling. So kita pasangkan semua ni evaporative cooling. Jadi sejuk lah. Dalam tent ni memang sejuk. Memang sejuk betul. Bukan sejuk. Okay, so dia gambar tent tu secara sepenuhnya dari segi design dia. Jadi bergantunglah kat mana. Kalau kita orang Malaysia duduk sini, orang kata China duduk kat sini, dia tak campur. Kita tak campur. So ini adalah Bukit Rahmah, di mana Rasulullah telah memberikan khutbah dia di atas bukit ni. Okey, nah ini dalam kemah tersebut, semuanya. Ini masa ni tengah duduk lah. Kalau waktu malam nanti nak baring, kena cari tiang lah masing-masing untuk tidur. Okey, ini untuk tempat wanita lah saja, ambil tempat wanita. Kalau tengok macam ni disusun tu supaya boleh rehat. Ni wanita. Ni waktu makan, ambil makan bersama-sama. So ini pada waktu malam jadi ini semua keadaan di Mina, di Mina. Dan ini saya nak tunjukkan, ini satu projek kami dapati bahawa satu masalah di sana ialah bilik air. Minta maaf saya akan sebut ni bilik air ni. Bilik air dia kecil. Jadi kalau nak corner susah. So kita kata macam mana you all ni design bilik air macam ni, saya yang gemuk dan especially wanita-wanita yang gemuk dia pun memang problem bilik air. So kita redesign dia supaya dia lebih selesa, dan dengan itu dia lebih mudah lah untuk masuk. One thing lah, ini setiap pagi kopi ni ada beratur apa semua ni. Cuma mula-mula dia minta maaf gambar ni gambar lama. Dia punya design bilik air macam ni dalam tu. Ni you masuk je dalam tu you nampak ni. So kita redesign dia supaya jadi cantik sikit. Jadi kopi ni lah, jadi bila dan besar lagi dia punya, minta maaf lagi saiz dia tak apa-apa itu. So dia selesa lah kalau orang nak pergi bilik air. So gantunglah baju kat ni beratur dari segi jumlah orang tak boleh buat apa kerana kemah tu. So kita decide pula, why not kita buat bilik air ni dalam tent tu sendiri. Jadi tengok ini dia design kami yang terakhir lah. Dia dengan ada toilet dia, ada double story toilet dan ada tiles floor. Jadi again lah, bila kami kata kena bagi kat semua orang lain ni, dia kata tak apa, kita bagi orang Arab dulu. Arab dulu lah, tak tahulah sampai sekarang sama ada saya duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan kita yang pergi haji, tak ada lah siapa yang duduk dekat kemah yang ada tiles, ada bilik air dalam dia. Tak ada lagi. Maknanya dia tak bagi lagi. Okay, so itulah dia masalah kita among orang Islam. Dan kemudian ada segi Safa dan Marwah ni. Ini very interesting juga ni. Kalau dulu-dulu kita, memang sekarang ni pun kita berlari lah macam ni. Untuk Safa dan Marwah ni penuh. Bukannya sikit ni, especially waktu haji. Tapi sekarang ni kita dah ada motor. Saya pun hari tu baru-baru ni saya pergi buat umrah masa Ramadan. Saya difahamkan Ramadan ramai lagi daripada haji.
Memang betul, tapi ramai boleh haji. So tahulah kita dah tua, jadi lutut pun dah sakit. Nak tawaf, nak buat sa'i masuk umrah tu tak lah dah. So kita sewa lah motor ni. Jadi motor ni, so kita boleh naik motor ni, dia bawa pusing, pusing-pusing sama lah. Pusing. Kalau dulu dia guna wheelchair ni, sekarang tak payah, ada elektrik motor. Dia macam naik skuter. Terus saya dengan isteri saya duduk kat first floor tu, naik lah, pusing. Dah habis saja tawaf, kita pergi, kita habis sa'i apa, kita pergi buat tawaf. So tu dia. Dan memang dia first floor. Dia ada sekarang ni ada 3 tingkat. So dekat first floor tu kita boleh naik lah. Ni macam ni, dia ni seorang-seorang. Ataupun ada juga yang ada partner boleh duduk sebelah dia. Jadi lega lah. Memusing kat tawaf dengan juga sa'i. Taklah lenguh lutut dah, tak boleh nak jalan ke apa semua. So inilah dia yang saya sebut ayat tadi ya. Ayat tadi ya. Sekarang kita letakkan semua sains dan teknologi yang kita ada, ilmu yang kita ada, kita curahkan supaya dia memudahkan orang buat haji dan umrah. So, dan selain daripada itu ialah korban ni. Waktu korban ya, kita sediakan ya bentuk-bentuk seperti ini supaya mudah ya. Kalau tidak sebelum tu dia ambil je macam ni, dia sembelih kat tengah orang ni, darah memencut mata-kata. Tapi sekarang ni dengan ada sistem ini, dia terkawal lah ya, terkawal. Dan tempatnya pun cantik juga, dia punya pengorban, untuk korban ya. Dan digantung dengan cantik sekali ya, supaya senang untuk distribute daging dia. Dan yang lebih-lebih tu dibuang. Tengok ni, dibuang banyak ni. Buang ini sahaja saya ingat ada 1,000 kot dia punya tempat tangki nak buang. Tempat tu korek tanah dalam, supaya kalau tidak dia lalat banyak. So ini dia sistem dululah. Jadi tengok ya, alhamdulillah kita berjaya. Tapi even that pun masih lagi ya, banyak yang dibuang. Bagi saya membazir lah. Jadi kalau siapa yang nak buat korban di Mekah, saya tak suggest. Elok buat korban kata di Somalia ke, di Cambodia ke, selain di Malaysia. Tapi dekat Mekah tu membazir banyak sangat. Terlalu banyak membazir. Okay. Mula dengan dam lagi orang buat. So ini gambar lama Mekah. Kalau kita tengok ya, simple aja. Jadi kita nak buat tawaf pun mudah aja. Dan kemudian ya, kita buat seperti ini ya, daripada zaman tu ditukar, kemudian kita buat masjid ni keliling dia. Dan ini pada satu masa dahulu dia bila dia nak try improve, nak buat 2 tingkat, tak berjaya lah kerana kaedah ni mengganggu ya. Akhirnya dibalik kepada asal. Tapi kalau dalam asal ni, masalah dia bila you pusing, kalau you parti kat sini, ini adalah Telaga Zamzam. So dulu ya, ada Telaga Zamzam sini, dan di sini adalah makam Ibrahim. Jadi bila you pusing, you akan dapat you langgak Zamzam ni. Jadi pusing you tak complete ya. Pusing you kena corner sikit baru boleh masuk sini. Jadi bila kami buat kajian, buat mathematical model, kita dapati air Zamzam ni kena ditutup. Ditutup. Jadi sekarang ni tengok, dia pusing complete. Jadi pusing complete. Jadi tak ada masalah lah lagi dah. Okay, tak ada masalah lagi dah. So ini dia makam Ibrahim. Dan sebelah sana nun adalah dia punya Hajar Aswad. So kalau lah ini adalah dalam Mekah ya, bagi siapa yang tak pernah masuk. Tetapi unfortunately ya, saya sendiri tak dapat masuk lagi. Masa kami nak minta kebenaran masuk tu, penjaga ya, pasal penjaga Kaabah ni adalah orang yang tertentu ya, dalam keluarga yang tertentu. Jadi masa itu keluarga tu tak ada, dia pergi Europe, jadi tak ada kunci untuk saya masuk. Okay, so ini dia Telaga Zamzam. Kalau kita tu dapat peluang turun ke bawah, ini dia rupa dia Telaga Zamzam. Kalau zaman saya pergi haji dulu, kita boleh turun macam ni, turun ke bawah, boleh tengok air Zamzam ni. So ni dia dalam museum lah sekarang ni, dia bawa ni dalam museum.
So ini dia basically dia punya design. So air itu naik ke atas ni, kita pump, dan dia lebih kurang 21 meter daripada Kaabah. Okay, dan air ini memang bersih lah, kita dah tengok lah. Dan tapi tak perlulah nak turun ke bawah ni, kat dalam, kat luar ni penuh ya, dengan botol-botol air zam-zam. Dan ada dua, ada botol panas, ada botol suam, ada botol sejuk. Jadi pilihlah mana nak. So kalau kita tengok, ni dia Hajar Aswad kat sini. Tu dia air zam-zam tadi, yang tempat yang turun ni, dekat situ. Okay, supaya circle kita tawaf itu complete, tak tersekat, tak tersekat. So, dan minggu kajian dari seorang Jepun ni, Jepun lah, dia mengkaji air ni, dia kaji semua air dan dia ambil air zam-zam, dia dapati struktur molekul air zam-zam tu seperti ini. Very interesting. Okay, so kalau ada masa, siapa yang ada bawa balik air zam-zam, cerai tengok bawah mikroskop, adakah dia membentuk seperti ini. Saya pun tak ada peluang lagi buat ini. Okay. Jadi kita dapati, kita bermula daripada puasa masa Ramadan, Aidilfitri, kembali pada fitrah, kita buktikan takwa kita dengan korban, dan akhirnya haji adalah himpunan orang yang bertakwa. Jadi nampaklah step-step tu. Jadi kita dapati bahawa ini adalah satu kewajipan lah untuk melaksanakan haji ini, kecuali ada orang yang tak mampu lah. Dan adanya tanda-tanda yang jelas, ini makam Ibrahim, dan perintah ini ialah tujuannya untuk mengagungkan Allah. Okay? Dan itulah dia takwa, iaitu apabila kita suka melakukan amal ma'ruf dan kita tidak suka melakukan mungkar, maka itulah dia takwa. Okay? Dan cuma takwa ini, sebagai yang kita sebutkan, ianya adalah perasaan, satu perasaan yang di dalam hati. Dan langkah-langkah ini haji, kalau kita tengok, bermula dari ikhram dengan niat, kemudian kita duduk kat bandar Kemah, Mina, kemudian kita duduk pergi ke Arafah, Muzdalifah, merejam syaitan, dan tawaf perpisahan. So that is the complete urutan haji. Okay, kalau kita tengok dari segi fizikal dia, ni dia fizikal dia, keadaan di mana kita akan melakukan haji. Okay, so ini lagi sekali gambar di bukit, gambar kemah tersebut, bandar kemah. Ini masjid dekat situ, cuma masjid ni kena jaga-jaga, kerana masjid ni dia terbagi dua, dia masjid kawasan Mina dengan masjid di luar kawasan Mina. Kalau lah kita pergi masuk sini tersilap duduk kat luar ada Mina, habislah kita punya orang kata rukun, kita hilang. Jadi again lah, this is the process lah as a whole. So dulu-dulu jadilah, sekarang pun macam ni juga, ada setengah orang suka berjalan. Ini kita berjalan, nak pergi daripada Mekah ke Arafah, ke Arafah. Okay. So dulu-dulu orang Malaysia naik kapal haji lah. Dia kapal haji MS Kuala Lumpur. Itu zaman dulu lah. Tapi tahun 1977 kita dah tukar kapal haji kepada kapal terbang. Lebih selesa lagi. Okay. Ini gambar-gambar lah masa jadi haji tu, saya ambil daripada Museum Pulau Pinang. So tengoklah, semua pergi haji je. Ni dapur dekat atas kapal tersebut, kerana banyak kes berlaku di mana kapal terbakar. So mereka menggunakan sistem macam ni, jadi kita masak nasi lah, kerana duduk atas kapal ni dekat 3 bulan. 3 bulan. Okay, so ni dia kapal tu lain sekali. Jadi tabung haji adalah salah satu organisasi yang telah dicadangkan oleh kerajaan Malaysia lah. I think memang famous lah tabung haji ni di Mekah ketika musim haji, kerana ini pertama kalinya yang very organized bank telah dibuat untuk haji ni. Dan orang yang mencadangkan ini, moga-moga Allah memberkati lah. Moga itu Profesor Derajat Abdul Aziz Muhammad, dia yang cadangan soal ekonomis, melihat bahawa kalaulah
kita tak lakukan sesuatu, maka duit-duit yang disimpan dalam bank-bank yang dimana kata ni akan hilang begitu saja. Tapi dia tak tahu bahawa duit pun akan hilang kalau buka tabung haji juga, kalau ada orang yang irresponsible yang duduk di situ. So, jadi ditubuhkannya pada 1969, dan sekarang ni banyaklah aset dia. Okey. Jadi utama dia menyediakan bantuan kemanusiaan, ya. Jadi tabung haji ni sekarang ni banyaklah negara-negara cuba untuk membuatnya di tempat-tempat mereka juga, ya. Cuma itulah yang interestingnya, ya. Rupanya haji ni ada juga yang tak ditutup, ya, maknanya tak dilaksanakan. Rupanya saya ingatkan sekali dua je, rupanya banyak kali. Ketika Karamita mencuri Hajar Aswad tahun 1930, ya, pada ketika itu haji telah tak dijalankan 22 tahun. Tak ada haji. Kemudian dalam tahun 1983 dan 1257 juga tak ada haji. Beberapa tahun 14, 18, 31 juga tak ada haji. Epidemik 37 dan 46 ke kolera, tak ada haji. Hijrah adalah diri ke Mekah 1858, pembunuhan lebih orang jemaah haji sehari juga 1864, ya. Kematian kolera, typhus 1882, 95. The latest one 2020 lah, virus corona. Okay. Tapi yang itu orang Mekah dialalkan, ya, tetapi orang luar telah tidak dibenarkan. Jadi so rupanya ada banyak tahun lah, ya, bahawa haji ini telah tidak dilakukan. Okey, akhir sekali, ya, just untuk ingat kita, fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man haffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi kita harap timbangan kebanyakan kita baik, jadi maka kita akan merasa happy nanti di akhirat. Tapi kalau timbangan kita remat ringan, wa amma man haffat mawazinu, maka kita tahulah neraka menunggu kita. Jadi dalam Quran banyak yang mencela dunia ni. Dunia ni adalah sesuatu yang tak harusnya ada dalam hati kita, kita hanya gunakannya saja. Jadi famous sekali lah tulis soal sekor kambing lah. Banyak kambing tu, itulah dunia. So bagi yang interested untuk beli buku ni adalah buku-buku yang ada yang saya buat, ya. Dan the next one ialah ekonomi Islam, pacuan niaga bukan hutang, yang saya akan bincangkan minggu depan insyaAllah. So billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Prof atas pembentangan sebentar tadi. Kita dapat melihatlah suasana macam mana suasananya. Macam saya belum lagi berkesempatan untuk belum lagi. Belum lagi. Sampai ke sana tu dah sudahlah untuk umrah, tapi untuk haji tu belum dapat gambarannya tu, belum lagi lah. Kita banyak mendengar cerita-cerita dia kongsian pengalaman dan mak ayah saya sendiri, macam mana suasana haji itulah. Itulah dia. Kita sebab ni adalah satu haji ni ibarat perhimpunan umat Islam. Kita boleh anggap dalam kita pun kita boleh anggap sebagai muktamar lah sebenarnya. Muktamar umat Islam itu sendiri, yang di mana dekat situlah medan muhasabahnya kan. Kita macam kita bermuktamar dalam jemaah kita kan. Kita duk tengok report apa semua kan. Macam kita lah, kita bermuhasabah sebab bila dia katakan elemen muhasabah tu akan berlakulah elemen taubat, elemen penyucian diri, seperti mana yang Rasulullah SAW sebut, orang-orang yang balik daripada haji ni ibarat bayi yang kain putih kan, bersih daripada dosa, insyaAllah. Dan kita harapkan moga-moga kita semua berpeluang, yang mana yang sudah pergi haji tu, alhamdulillah, dia sudah melunaskan, dia dah lengkap dah dia punya rukun Islam dia. Dan mana yang belum lagi, moga kita semua dapat sampai ke sana, insyaAllah. Jadi insyaAllah saya buka ruang kepada semua untuk kita sesi perbincangan.
Jika ada ingin soalan ataupun ingin berikan pandangan, komentar, silakan. Nampak ya Prof Rizwan ada dah sudah buka mic. Prof Rizwan ada ke tu? Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tanya kepada program baru lah. Saya ikut je. Saya bila nampak tajuk terhaji tu, saya minat lah. So, saya ikut lah tadi perbincangan bahagian akhir tu. Saya ingat banyak yang berkaitan dengan saya lah. Cuma, saya, apa dibincang dia bagus lah. Maknanya memang cukup menarik. So, mungkin kalau nak tambah kebetulan untuk malam-malam tak, Ana punya PhD tak haji sebenarnya. Oh, Masya Allah. Itu yang kemudiannya disambung oleh Aizam Mazlan tu. Sebab dia ambil daripada Ana punya kajian. Sebab Ana yang Ana yang membuat rujuk. Sebab British ni cukup detail dia punya haji ni. 1870-an memang orang kata tentang haji ada berapa volume, ada 16 volume tentang semua rekod-rekod haji ni. Cuma lah, Ana pun 2 hari lepas ada retreat nak cerita tentang haji lah. Dia orang pun tak mahu. Ana tanya dia orang, sejak bila kau boleh pergi haji? Dia orang semua tak boleh jawab. Siapa ni tahu jawab? Siapa orang Melayu yang pertama pergi haji? Tak tahu orang Melayu pertama pergi haji? Orang Melayu pertama pergi haji tak tahu? Saya lupa lah nama dia. Saya lupa. Saya tahu itu. Antuah. Yang direkod je lah maknanya. Soal betul tak betul tu soal nombor 2. Cerita lain lah. Yang pentingnya apabila dalam Antuah tu singgah di Jeddah, dia dijemput oleh Syah Bandar untuk pergi haji. Tapi yang menarik Antuah ni, apa dia cerita tu betul. Dia pergi ziarah makam Hawa, dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Mina. So mana cerita dia betul. Kalau dia tak pernah sampai, ke Mekah, mana dia tahu cerita ke Jeddah, ke Mina sebagainya, perjalanan sebagainya. Mungkin orang lain, tetapi di pengarang mencerita tentang Antuah. Tapi itulah, tapi yang orang Melayu kan segi rekod yang pertama Rauf Singkil lah pada abad yang ke-17, hujung abad 13. Kemudian Raja Melayu Raja pertama yang pergi Mekah adalah Sultan Ahmad III 1918. Itu Sultan yang pertama. Cuma ada beberapa perkara yang menarik tentang haji ni. Kebetulan ketika Aiza terlibat tentang haji, opah Ana masih hidup. Dan waktu opah Ana adalah orang yang pergi haji yang masih hidup pergi tahun 1927. Itu ya waktu dia. Opah Ana meninggal 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu. So dia pergi haji, dia cerita bagaimana. Malah Ana pun agak nasib baik sebab mak Ana dibesarkan di Mekah. Sampai umur 13 tahun. Mak tu banyaklah cerita-cerita ketika tak sebut tadi, ketika perang dunia kedua memang tak ada orang haji. So dia keliling Kaabah tempat main nyorok dengan adik dia. Nyorok lari dahaga minum Zamzam. Mak tak ada orang masa tu Mekah. Dia batu kelikir dia punya keliling Kaabah tu. So dia orang memang dia rumah pun tak jauh dari Mekah. Dia mengaji di Masjidil Haram tu. Masa tu tak ada orang, musim haji tak ada orang. So memang hari-hari main nyorok kat Kaabah lah. Tapi tak apalah, itu cerita sampingan. Tapi yang sebenarnya ada satu kajian yang dibuat di Jelebu ya. Dibuat seorang Inggeris lah. Dia tengok berapa lama orang Melayu mengumpul duit untuk pergi haji. Dia gunakan term the lifelong saving. So maksudnya kalau yang dulu kalau nak pergi haji dia memerlukan 25 tahun untuk kumpulkan duit. Sebab Ana selalu sebut ni sebab sekarang ni 2 bulan gaji pergi Mekah dah kan. Tapi yang ramai tak Mekah juga, benda lain habis. Mekah tak juga. Dulu mana kalau start umur 25 dia bekerja, umur 50 lebih barulah cukup pergi Mekah ni. Lifelong saving itulah. Kemudian tak sebut itulah bila dibuat tabung haji dan sebagainya kan. Dulu kalau pergi haji ni, kalau tengok 1870-an, satu dua panjang cerita, antara cerita lengkap dia. Satu yang menarik ya, British menggalak orang Melayu pergi haji. Dia berbeza dengan Indonesia. Belanda menghalang. Dengan sebab itu, jemaah haji Indonesia dia akan datang ke Singapura atau ke Pulau Pinang. Tapi British menggalak orang Melayu pergi haji. Memang kalau tengok sejarah, kalau kita tengok on the street, memang luar biasa British. Dia galak kan? Contohnya apa? Pakatan Terengganu 1928. Antara isunya apabila jemaah haji diwajibkan cucuk cacar. Dia wajib cucuk. Kalau dia nak pergi, dia kena wajib cucuk. Dan sejak daripada tahun 1924,
orang yang pertama akan pergi ke Mekah sebelum musim haji adalah Abdul Majid Zainuddin. Dia pegawai British. Dia cikgu, dia berkenan dia pegawai British. Dia orang pertama yang akan sampai ke Mekah dan dia orang terakhir balik apabila setelah musim haji selesai. Dia ni akan menjaga seluruh kebaikan haji. Dia akan pastikan dia akan pungut pasport dia orang, jangan ada orang tu hilang pasport macam. Kemudian dia akan rekodkan kalau ada kematian, dia akan uruskan yang mati, harta benda sebagai di sana, kalau ada yang sakit, dia uruskan. Memang British memang menyediakan Majid Zainuddin ini, dia ada buku tu, The Life and Time of Majid Zainuddin. Dia memang dia galakkan. Maknanya dia jaga kebajikan haji ni. Ya. Sampai dia balik, barulah dia balik. Dia last balik. Dia the first to arrive and the last to return home selepas musim haji. Tiap-tiap musim haji. Lama sangat belas tahun lama dia sampai dia meninggal lah. Dia. Kemudian British sebenarnya, dia juga menetapkan peraturan yang ketat kepada syekh-syekh haji ni. Sebab banyak kes yang menipu. Sebagainya British memang ketat. Dia menghukum berat siapa yang menipu ni. Ya. So, maknanya kalau kita lihat, British ni, dia memang jaga ya. 1938 ya, pernah berlaku di Singapura ya, apabila jemaah haji pergi beramai-ramai. Biasalah pergi haji seorang, pergi mengiring 13 kan. Singapura sampai tak ada tempat lagi nak tidur. Hotel semua, tempat semua. Apanya British akan cuti umum di Singapura supaya boleh diisi pejabat-pejabat kerajaan digunakan untuk jemaah haji ni tidur. Tak ada tempat. Penuh habis. So British memang kalau sejarahnya memang dia amat menggalakkan dan dijaga dengan jemaah haji ni. Apa sebabnya? Entah apa sebab tu. Kalau sebab British ni sokong Melayu. Kalau kita kata dia sokong Melayu, sokong Islam sebagainya kan, parti-parti. Kalau cara dia sokong tu, makna macam dia nak jaga betul orang Melayu. Maknanya masih pastikan jemaah haji ni sihat. Atas 19, sejak tahun 1927 ni, ya, itu lebih kurang. Dia tak benarkan lagi, kalau dulu pergi naik haji, kena bawa kayu api, kena bawa, semua kena bawa masak. Dia tak benarkan lagi. Maknanya makanan kena jaga, kesihatan kena jaga. Sebab perjalanan daripada Pulau Pinang ataupun Singapura ke ke Jeddah akan mengasal 14 hari. Daripada Jeddah naik unta pergi ke Mekah 3 hari. Daripada Jeddah, daripada Mekah nak pergi Madinah 2 minggu 14 hari. Dia orang semua travel tu lah mak cerita malam-malam naik unta kan. Pasal zaman mak dia sempat zaman naik unta dan sempat zaman naik bas ataupun ada kenderaan ya. So 14 hari nak pergi ke ni, dia berjalan malam-malam satu konvoi naik sekeduk tu. Nah, sebenarnya kalau tengok on the surface, British memanglah, tapi sebenarnya ada sebab kenapa British buat begitu. Yang pertama, perusahaan haji ni adalah satu perusahaan yang paling menguntungkan. Sebab kapal-kapal haji ni British punya. Di bawah dibubuh barang-barang. Orang duduk atas dek. Ya tak? Itu yang pertama. Ini adalah satu perniagaan menguntungkan. Kita nampak kalau orang tengok lalu kota British ni seperti nol lah sebenarnya. Tapi sebenarnya itu yang pertama. Sebab British ni, di tanah Melayu ni, British ni bukan ada lama sebenarnya. Antara tahu kalau tengok British ni bukan ada lama. Ya. Dia orang ni fikir biaga je. Apa yang untung, apa rugi kan. Itu menguntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia jaga kesihatan? Sebab dia tak mahu jemaah haji ni balik bawa penyakit. Ganggu ekonomi dia. British dia kira ekonomi je. Dia bukan kira. Sebab itu dia jaga kesihatan. Kemudian kenapa dia pergi Majid Zainuddin ni? Sebab report, sebab ini juga yang mendekati tentang Islamism. Waktu itu kekhawatiran pengaruh Turki yang boleh menyebabkan berkembangnya Pan-Islamism. British takut. Karena dapat tengok dokumen communication antara Universiti Singapura dengan Jakarta, Singapura dengan Amsterdam dengan London dia. Memang ada communication yang menunjukkan memang cukup takut dengan Pan-Islamism. Oleh itu, apa dilaporkan oleh Majid? Majid akan melaporkan siapa pergi, siapa balik. Siapa yang pergi, siapa tak balik. Yang tak balik buat apa sana? Belajar ke apa sebagainya. Sebenarnya Majid Zainuddin ini di samping dia bertugas sebagai membantu kebajikan, dia juga lah spy British. Nampak British punya terbit kan. So dengan sebab itulah walaupun berlaku ni macam-macam orang Melayu ni, British pendekatan tak macam Belanda. Belanda lain. Belanda kalau umpama siapa pergi haji melalui saluran Belanda, balik tu dia test. Test duduk boleh pergi haji. Kalau tak duduk tak boleh pergi haji. Begitu sekali lah. Belanda punya peraturan sehingga Senok Berhentian mengatakan tak payahlah nak buat begitu sebab sebab satu-satu tulisan yang disebut Anwar tersebut mereka in the part of the 19th century itu kan. Itu ialah penceritaan ya. Satu lagi akhirlah cerita panjang membahaskan banyak lagi.
Satu yang juga penting ya, Mekah ni sebenarnya bukan saja untuk orang pergi haji ya dulu. Mekah adalah tempat di mana orang Melayu menuntut ilmu. Dan ekspor utama Mekah satu ketika bukan korma ya, buku ya, kitab. Sebab di Mekah ada pusat cetakan Melayu. Dan kitab-kitab inilah yang menjadi rujukan di madrasah, di masjid, surau dan sebagainya ya, oleh beberapa penerbitan di Mekah ya. Mata Miria, kemudian itu di Mesir. Kemudian apa nama ni oleh Marbawi itu di Mesir. Tapi di Mekah pun ada penerbitan termasuklah penerbitan yang dikomision oleh Ustaz Abdul Hamid. So mereka menerbitkan kitab kuning tu dan sebenarnya itu merupakan satu hikmah yang cukup besar. Sebab akhirnya kita dapati bahawa sumber pengajian yang ataupun sumber Islam yang dapat dalam kalangan masyarakat Melayu adalah bersumber pada Mekah. Dengan sebab itu kalau kita tengok je, daripada Siam sampailah ke Kelantan sampai mana, Islam kita ni amalannya hampir sama. Doa ni pun sama. Kalau kita tanya balik, apa sebab bukannya mudah nak sama ni? Jawapannya ialah kerana pada waktu itu sumber dia satu je. Daripada Mekah, kerana waktu itu bermastautinnya beberapa ulama besar dalam Melayu. Yang Anwar sebut, Syekh Daud Matani. Dia ada soal lagi, Syekh Nawawi Banten. Ada dua lagi ulama besar yang tinggal di Mekah waktu itu. Yang pertama, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan dia adalah satu-satunya ulama dalam Melayu yang menjadi imam Masjid Haram mewakili mazhab Syafi'i. Sebab di Masjid Haram itu dia gili-gili. So, ada rekodnya, Syekh Ahmad Khatib lah yang menjadi orang pertama yang menjadi imam di situ. Dan Ahmad Khatib ni, kalau sejarahnya ada hamka cerita panjang tentang Ahmad Khatib ni. Dia cerita tentang dia ni anak yatim piatu daripada Minangkabau. Dia tinggal Minangkabau, pergi ke Mekah dalam waktu usia belasan tahun. Di Mekah dalam keadaan selai sepinggang, dia nak belajar, tak ada siapa nak bantu sebagainya. Kitab pun tak ada, akhirnya tiap-tiap hari dia balik daripada Masjid Haram, dia singgah ke kedai kitab dan memiliki orang Kurdi. So tokek kedai tu tengok budak ni hari duduk kedai, dia bukan beli kitab, baca kitab. Dan akhirnya dia tertarik, dia kahwin dengan anak orang Kurdi, so nasib baik dia. Dan akhirnya dia menjadi ulama besar dan banyak mengarang. Antara murid termasuklah Burhanuddin Al-Helmi. Dulu sebagian besar kalau ni adalah murid Syekh Ahmad Khatib. Dan seorang lagi yang paling hebat ialah Wan Ahmad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Dia lah yang menulis buku yang kitab dia tulis yang Radu Salihin dibuat dalam bentuk Melayu dan menceritakan satu bab khusus tentang Daulat Osmaniyah. Itulah buku tulisan dan Daulat Osmaniyah yang pertama dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh Wan Ahmad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Dan anak murid yang paling terkenal ialah Tok Kenali. Tok Kenali anak murid dia. Malahan menurut satu rekod ketika Terengganu dan Kelantan nak diserahkan kepada Siam, dia hantar satu rombongan ke Malaysia, ke tanah Melayu, supaya Kelantan Terengganu bukan letak bawah Siam, tetapi ataupun di bawah British, tetapi dipindahkan ke Daulat Osmaniyah. Oh, hebat. Itu dia punya gagasannya. Tapi benda itu tak jadi, dia meninggal kan. Tapi anak-anak simpulkan bahawa bila kita tengok sejarah ya, haji betul lah dengan dia punya ibadat sebagainya. Tetapi dari segi orang Melayu ini ya, dari segi menunaikan haji ini satu benda yang dia very committed. Malahan pada akhir abad yang ke-19, nisbah orang Melayu pergi haji dengan nisbah orang Mesir pergi haji tinggi orang Melayu lagi. Mana Mesir kan jauh sangat kan. Mana orang Melayu very committed untuk pergi haji dan makna bagi mereka pergi haji itu bukan sesuatu yang biasa. Malah 1924 jumlah mereka yang mati itu 10% yang kena kolera. 10% mati kena kolera. Walaupun mati, tapi mereka tetap pergi. Ya, tapi inilah satu sangat apa yang saya ceritakan. Kalau kita rekodkan boleh banyak benda yang menarik dari detail ya, tentang satu persatu. Ya, yang rekod lah, kita punya tadi. Ya. Boleh available YouTube pun. Kita punya ni tadi, kuliah tadi. Available ke YouTube? Ada ya? Baguslah alhamdulillah tahniah je. So itulah sikit-sikit ni lah ini sikit perkongsian ada sikit kajian nak buat tu bolehlah dijadikan sebagai tambahan ya. So alhamdulillah terima kasih kan dari atas tangan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk
Actually, since you mention about buku ni, masa saya buat kajian dekat sana, saya work dengan Umur Qura. So, dia bawa saya satu kedai pencetak buku. So, dia cakap lah, dia tanya, you tak nak bawa balik ke buku kitab-kitab kuning? Saya tengok memang semuanya pengarangnya daripada Malaysia. So, next time kalau pergi, saya akan pergi balik ke kedai buku tu. Masa tu saya tak terfikir pun nak ambil buku bawa balik. Dia gudang-gudang, dia ada buku dia. Masa dulu, buku ni lah bahan-bahan ekspor utama pada Mekah ni. Sebab buku semua Itu saya kata. Itu baru saya teringat yang tu. Rugi rasanya. Kalau kali tu saya ambil berapa set bawa balik. Next time insyaAllah saya akan pergi balik kedai buku. Abad ke-19, awal abad ke-20, 1918, 1985. Sebab ada jumpa satu buku diterbitkan oleh Peribadikan Mekah. Anda jumpa di London. Dengan Siddiq. Oleh apa nama ni. Tebal bukunya. Apa nama ni. Ada kita dah tua buku. Memang ada buku tebal bukunya. Tentang apa nama ibadat Imam Syafi'i. Tebal. Maknanya itulah sejarahnya cukup. Mekah ni cukup penting. Sebab Mekah tu dulu dia ada dua buah sekolah. Dan sebagian besar mereka yang buka madrasah di Malaysia ni, madrasah di Bagan Datuk, di Padaran Sisku Amprai, adalah lulusan daripada madrasah Salatiah dan madrasah Darul Ulum. Darul Ulum tu ialah dipimpin oleh Syekh Zubir. Syekh Zubir ni kemudiannya menjadi mudir di Indonesia. So dia orang ni yang mengasas. Sebab budak-budak dulu, mak ayah hantar anak pergi Mekah, tak boleh study sebab bahasa Arab tak nak boleh mengaji Masjid Haram. Macam mana? Kecuali yang cari yang brilian lah. Oleh itu, atas inisiatif beberapa orang, ada tulis latihan tu. Ada tulis kajian. Kebetulan antara murid yang awal tu Datuk Saudara lah, sebab dia duduk sana lah. Ada dapat maklumat tu. Dia Datuk lah antara yang 1933 dia belajar sana. So, nak tanya lah, memang diasaskan. Dan apa nama ni, Darul Ulum tu, itu yang nama ada Madrasah Darul Ulum sebagai nama Mekah lah. Yang menghasilkan ulama-ulama yang mengaji madrasah tu majoriti kalau belajar di Mekah, mereka belajar Darul Ulum. Ataupun sebelum ni Salatiah India punya, tapi mereka tubuh ke Melayu. Dan di situ mereka belajar sampai apa nama ni peringkat sanawi. Di samping itu tambahannya mereka belajar di Masjid Haram. Maknanya formalnya ialah di Darul Ulum. Maka tidak mereka tak boleh belajar ilmu di Mekah ni memang tinggi-tinggi kan. Kalau takat mengaji Arab lebih kurang tak. Itu dia belajar dulu secara formal. Kebanyakan orang itulah yang jadi ulama-ulama besar. Kebanyakan mereka belajar di Darul Ulum. Lebih kuat. Itu so thanks so Anda yang tengok antara tu anda minat nak kata ini benda yang anda rasa ambil masa lah dengar sikit. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Zuan atas perkongsian seperti tadi. Baik, seterusnya jika ada yang ingin lagi, mungkin kalau yang daripada YouTube atau Facebook jika ingin respon pun boleh juga. Kita ada 1 minit lagi insyaAllah. Kita tangguhkan. Prof Wan ke tak ada daripada Facebook atau YouTube, tak ada. Ada ke? Okay, baik, saya kira tiada lagi lah. Baik, jadi insyaAllah soalan. Oh ya, Prof Wan ada soalan dekat chat ni. Prof Wan kata semua sudah tahu esok Selasa hari Arafah, patut kita raya Rabu. Bagaimana pula korban khususnya, sebab hari keempat kita sudah hari kelima di sebenarnya ikut Saudi. Dia macam mana Prof? Dia dalam hal ini saya rasa elok kita berpegang kepada satu pandangan lah, iaitu kita kena ikut tempat di mana kita duduk ya. Pemerintah yang duduk.
kalau lah pemerintah decide macam tu, maka kita kena ikut pemerintah kita lah. Kalau tidak, susah lah. Bagi contoh yang paling ada seorang ulama cerita, nak ikut Mekah ke nak ikut Malaysia? Dia kata, jawapan dia, jawab soalan saya, kalau you boleh jawab soalan saya, itulah dia jawapan dia. Dia kata, you nak solat Maghrib, you ikut Malaysia ke you ikut Mekah? Dia kata, apa lagi kita tak jawab, mestilah kita kata ikut Malaysia. Kalau ikut Mekah tu sekarang ni baru ke waktu apa, waktu Isya dah. Jadi Baru bila isyak lagi tu, baru saya dengar, maghrib bro. itulah, itu bila saya dengar jawapan soalan itu, saya kata, oh, lain kali kalau ada siapa ditanya saya pasal ini, saya akan jawab macam tu juga. Wallahualam. Okey, baik. Prof Terima Wan. kasih. Okey, baik. Okey, baik, insyaAllah saya rasa kita mungkin dah sampai di penghujungnya, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini di ruangan Zoom ataupun yang menonton secara Facebook ataupun YouTube, Web TV. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang baik, Alhamdulillah, pada malam ini. Moga-moga kita semua, sebab kita berbicara berkenaan dengan haji, moga itulah seperti saya sebut tadi, moga-moga kita semua dapat sampai hajatnya untuk kita mengerjakan haji. Semua umat Islam dapat melaksanakan haji bila dah sampai masanya, bila dah sampai kemampuannya, insyaAllah moga-moga kita semua dapat menjadi tetamu Allah SWT. Baik, jadi kita boleh tangguh dulu usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Baik. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.